Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menerima mengadam secara berasingan ketua-ketua perwakilan asing yang akan menamatkan perkhidmatan. Majlis mengadap berlangsung petang tadi di Istana Nurul Iman. Ke bawah Duli Maha Mulia mula-mula berkenan menerima mengadam Tuan Yang Terutama Christopher B. Montero, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Filipina ke negara Brunei Darussalam. Ke bawah Duli Maha Mulia seterusnya berkenan menerima mengadam Puan Yang Terutama Wantani Viwat Wongsakul, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara Brunei Darussalam. Kementerian Kesihatan dengan duka citanya hari ini memaklumkan mengenai satu kes yang disahkan COVID-19 meninggal dunia. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan mengongsikan perkara tersebut semasa sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19. Sidang media diadakan petang tadi di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan. Menyertai sidang media Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua. Kes tersebut ialah seorang lelaki berumur 62 tahun yang merupakan kes 1377. Kes ini telah mengalami masalah jangkitan darah ataupun septisemia dan tidak dikategorikan sebagai kematian disebabkan jangkitan COVID-19. Sehubungan dengan ini, demi menjaga confidentiality dan menghormati privasi keluarga kes ini, Kementerian Kesihatan tidak akan mengongsikan butiran pribadi kes. Orang ramai juga dipohonkan untuk sama-sama menghormati dan tidak menyebarkan maklumat-maklumat berkaitan dengan kes tersebut. Di kesempatan ini, saya mewakili warga Kementerian Kesihatan dan keseluruhan rakyat negara Brunei Darussalam mengucapkan taksiah kepada keluarga kes berkenaan. Semoga keluarga mendiang diberikan kesabaran dan kekuatan dalam menghadapi pemergiannya. Sementara itu, 141 kes baharu jangkitan COVID-19 disahkan hari ini di negara Brunei Darussalam yang membawa jumlah keseluruhan kes meningkat kepada 4,035 kes. Terdapat 5 kluster baru telah dikesan yang membawa jumlah kluster aktif kepada 63 kluster. Kluster-kluster baru ini ialah kluster 3095 yang mengandungi 2 kes baru, kluster 3016 yang mengandungi 7 kes baru, kluster 3723 yang mengandungi 7 kes baru, kluster 3715 yang mengandungi 6 kes baru dan kluster Love Bakery yang mengandungi 15 kes baru. Kesemua kluster-kluster baru ini juga mengandungi kes-kes yang telah dilaporkan sebelum ini sebagai yang belum dikenal pasti sumber jangkitannya. Terdapat 25 tambahan kes-kes baru kepada 8 kluster aktif yang sedia ada. Kes-kes dalam kluster-kluster aktif ini adalah mereka yang sedang menjalani kuarantin setelah didapati mempunyai kontak dengan beberapa kes positif sebelumnya. Sementara itu, 79 kes adalah masih dalam siasatan bagi mengenal pasti sumber jangkitan. Pengesanan kontak bagi semua kes-kes baru ini masih giat dijalankan. Semua kontak terdekat yang dikenal pasti akan diarahkan untuk menjalani kuarantin mandatory dan ujian RT-PCR SARS-CoV-2. Dalam pada itu, 123 kes disahkan sembuh hari ini. Jumlah itu termasuk 20 kes positif dalam kategori 1 yang telah membuat pengasingan diri selama 14 hari di rumah masing-masing. Kesemua mereka telah melakukan ujian swab ulangan pada hari ke-12 dan disahkan telah sembuh. Oleh itu, jumlah kes yang sembuh di negara Brunei Darussalam meningkat kepada sebanyak 2,541 kes, manakala jumlah kes aktif ialah sebanyak 1,471 kes. Di kalangan kes-kes aktif tersebut, 12 kes adalah dalam keadaan kritikal, yang mana 11 daripadanya memerlukan bantuan mesin pernafasan ataupun artificial ventilation.
manakala satu kes lagi masih memerlukan bantuan mesin tambahan heart-lung machine ataupun ECMO. Sementara itu, 30 kes lain yang dikategorikan dalam kategori 4 sekarang ditempatkan di unit rawatan intensif bagi pemantauan rapi. Alhamdulillah, satu kes lagi telah selamat melahirkan seorang anak damit perempuan melalui pembedahan, yang mana kedua ibu dan anak adalah dalam keadaan yang baik. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 2,597 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 271,638 ujian. Sebagai langkah tambahan pengawalan COVID-19, Kementerian Kesihatan mula menggunakan kaedah pemakaian gelang tangan bagi mereka yang telah dikenal pasti positif COVID-19 dan juga kontak-kontak yang telah diarahkan untuk menjalani perintah kuarantin. Ini akan dipasangkan oleh pegawai-pegawai berkuasa kepada mereka yang berkenaan semasa membuat lawatan ke rumah-rumah pesakit untuk memindahkan pesakit ke fasiliti pengasingan, ataupun di pusat-pusat swab semasa pesakit atau kontak-kontak terdekat diarahkan untuk menjalani ujian swab. Mereka yang telah diarahkan untuk menggunakan gelang tangan ini adalah dimestikan untuk senantiasa memakainya sehingga selesai tempoh menjalani tempoh pengasingan diri yang ditetapkan. Sesiapa yang melanggar peraturan penggunaan gelang tangan tersebut akan didakwa di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Untuk makluman orang ramai, terdapat dua warna gelang tangan digunakan, iaitu merah bagi pesakit COVID-19 dan biru bagi kontak-kontak terdekat atau mereka yang diarahkan untuk menjalani pengasingan diri setelah menjalani ujian swab. Sementara itu, pesakit-pesakit yang telah dikenal pasti sembuh daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan untuk keluar daripada fasiliti atau pusat pengasingan adalah dinasihatkan untuk segera meninggalkan tempat pengasingan secepat mungkin, memandangkan keperluan bagi katil-katil pesakit adalah tinggi. Ia juga akan membolehkan fasiliti-fasiliti berkenaan mengambil pesakit lain yang memerlukan rawatan dan yang masih menunggu untuk dibawa ke hospital. Kerjasama orang ramai dalam perkara ini adalah sangat-sangat diperlukan. Sesiapa yang tidak mengikut arahan-arahan yang diberikan daripada mana-mana fasiliti juga boleh diambil tindakan di bawah Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204. Individu yang menjalani ujian swab secara pandu lalu perlu menjalani pengasingan diri sebaik sahaja menjalani ujian berkenaan. Menteri Kesihatan menekankan perkara tersebut semasa sesi soal-jawab pada sidang media yang sama. Jelas Menteri Kesihatan lagi, individu-individu berkenaan perlu menjalani pengasingan sehingga keputusan ujian swab diperolehi dan tidak dibenarkan untuk keluar rumah. Menteri Kesihatan turut mengongsikan sehingga 10 September 2021, 187 kes didapati positif atau 1.8% daripada lebih 10,000 ujian swab dijalankan di Pusat Swab Pandu Lalu Bredex Jerudong. Manakala 53 kes positif atau 1.4% daripada lebih 3,000 ujian dijalankan di pusat swab di Pusat Insani Seria. Lebih 600 buah rumah di beberapa buah mukim yang terpilih bagi daerah Brunei dan Muara setakat ini menerima hampir 10,000 peng makanan seperti minum pagi, makanan tengah hari dan makan malam. Pek makanan tersebut diberikan kepada rakyat dan penduduk di negara ini yang sedang menjalani perintah kuarantin dan pengasingan diri di rumah masing-masing berikutan penularan wabak COVID-19 pada masa ini. Kulinari Diraja Brunei RBC dilantik bagi membekalkan dan membuat penghantaran pek makanan tersebut oleh kementerian mengikut garis panduan keselamatan makanan. Pek makanan akan dihantar ke beberapa buah mukim yang terpilih antaranya Mukim Brakas A dan B dan Mukim Mentiri. Keseluruhan pekerja RBC yang terlibat di dalam membuat preparation untuk makanan ini adalah dalam 110 orang. Pekerja-pekerja ini kami bahagikan kepada 2 tim bagi memastikan selaras dengan BCP yang dikenakan pada masa ini.
Mereka-mereka ini juga dibahagikan ke zon-zon masing-masing seperti tempat memasak, preset makanan ke dalam kontainer serta membahagikan packing kepada kawasan-kawasan yang tertentu untuk penghantaran makanan. Berbanding tahun sebelumnya, jumlah makanan yang perlu disediakan meningkat 2 kali ganda. Kira-kira 15 buah kenderaan digunakan bagi memastikan kelancaran penghantaran makanan. Oleh kerana peningkatan bekalan makanan setiap hari meningkat, saya menyuruh agar orang-orang yang terlibat dikenakan kuarantin agar banyak-banyak bersabar menanti penghantaran makanan bis kita. Dan pihak kami akan cuba sedaya upaya menghantar makanan bis kita dengan secepatnya. Semua kawasan yang terjejas banjir di daerah Tutong telah pulih sepenuhnya. Jabatan Daerah Tutong dalam siaran akhbarnya memaklumkan sejak 6 September lalu aliran air sungai keluar perlahan diikuti keadaan cuaca yang cerah dan juga turunan air hujan yang rendah membolehkan paras air banjir berkurangan dan kawasan-kawasan yang terjejas kering sepenuhnya. Keadaan kawasan rumah-rumah penduduk kampung yang terjejas juga telah mula pulih termasuk jalan-jalan raya di kawasan Kampung Binutan, Rambai, Kampung Kuala Ungar, Bengkuru, Okong, Pancong dan jalan kecil Kampung Layong kini boleh dilalui oleh kenderaan biasa. Berikutan keadaan cuaca tidak menentu sejak 18 Ogos lalu dan intensiti hujan yang meningkat pada 31 Ogos dan 1 September lalu menyebabkan beberapa kawasan pedalaman daerah Tutong dilanda banjir. Kesan daripada kejadian itu menyebabkan paras air sungai meningkat dan melimpah di kawasan Kampung Binutan, Kampung Rambai, Kampung Okong, Kampung Kuala Ungar, Bengkuru serta di sebahagian kawasan Kampung Pancong dan Kampung Layong yang menyebabkan beberapa buah rumah dimasuki air serta beberapa batang jalan raya tidak dapat dilalui oleh kenderaan biasa dan pacuan 4 roda. Berikutan siaran media Kementerian Pengangkutan dan Infokomunikasi pada 9 dan 21 Ogos 2021, Jabatan Pengangkutan Darat JPD mengongsikan pengemaskinian mengenai perkhidmatan pendaftaran kenderaan, ujian kod jalan raya dan perkhidmatan-perkhidmatan dalam talian JPD. Perkhidmatan pendaftaran kenderaan meliputi kenderaan baru dan kenderaan import terpakai yang sudah ada di negara ini masih dilaksanakan melalui SOP mengikut prosedur yang ditetapkan dan selaras dengan nasihat Kementerian Kesihatan. Sementara itu, bermula Isnin 13 September 2021, JPD akan mempertingkatkan keupayaan atau kapasiti memproses pendaftaran kenderaan secara back-end iaitu dengan menggunakan kaedah decentralization. Dengan tambahan kapasiti memproses pendaftaran kenderaan tersebut, JPD akan mampu memproses anggaran sehingga 250 permohonan seminggu, peningkatan daripada 70 permohonan seminggu pada masa ini dan akan ditambah secara berperingkat mengikut Business Continuity Plan JPD. JPD juga akan membukakan semula ujian kod jalan raya secara dalam talian bermula hari Selasa 14 September 2021. Susulan itu, para pelajar memandu yang ingin menduduki ujian tersebut dinasihatkan menghubungi sekolah memandu masing-masing bagi tempahan dan tata cara ujian. Keutamaan akan diberikan kepada para pelajar yang telah membuat tempahan sebelum ini. Sementara itu, orang ramai khususnya bakal pelajar memandu dinasihatkan untuk berhubung terus dengan sekolah memandu untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenainya. Senarai sekolah memandu di negara ini dapat diperolehi melalui laman sesawang JPD di www.jpd.gov.bn. Manakala pembukaan semula latihan dan ujian memandu jalan raya yang masih ditangguhkan ketika ini sedang diteliti dengan mengambil kira perkembangan jangkitan COVID-19 di negara ini. Pada bulan Ogos 2021, 4,827 permohonan bagi lesen memandu dan 2,625 permohonan bagi lesen kenderaan diterima oleh talian Darussalam 123. Manakala permohonan secara dalam talian sebanyak 10,161
bagi lesen memandu dan 3,432 bagi lesen kenderaan melalui portal www.gov.bn atau aplikasi mudah alih Transport BN. Berikutan itu, JPD akan membukakan 3 talian panggilan tambahan bagi memudahkan orang ramai menghubungi JPD. Jabatan tersebut juga menyediakan frequently asked questions yang boleh didapati dari laman sesawang rasmi jabatan www.jpd.gov.bn atau Instagram JPD @JPDBrunei bagi maklumat terkini perkhidmatan berkenaan. Sementara itu, perkhidmatan lain jabatan berkenaan akan dibuka semula secara berfasa dalam masa terdekat. Beberapa kawasan pada masa ini masih mengalami air kekuning-kuningan. Menurut siaran akhbar Jabatan Kerja Raya, Kementerian Pembangunan, keadaan itu disebabkan kualiti air mentah Sungai Tutung masih tidak konsisten dan mengandungi tahap warna yang tinggi atau gelap kehitaman. Justru Loji Rawatan Air Bukit Barun telah meningkatkan operasi disludging untuk mengurangkan flok dan mencegah sistem penapisan air dari tersumbat. Walau bagaimanapun, operasi tersebut menyebabkan pengurangan penghasilan air bersih dan gangguan bekalan air di beberapa kawasan, terutama kawasan tinggi. Bagi menanganinya, beberapa kerja operasi sedang giat dilaksanakan, mencuci tangki-tangki simpanan air menggunakan kimia tambahan, memastikan tangki penapisan, kolam penjernih, dos kimia, pam-pam dan sebagainya di loji rawatan air berfungsi dengan baik dan memantau kualiti air mentah. Susulan itu, orang ramai yang mempunyai tangki rumah dan penapis air persendirian dinasihatkan untuk memastikan peralatan tersebut sentiasa dalam keadaan bersih dengan melakukan rutin flushing dan backwashing.